Hadirin yang hormati, majlis dengan segala hormat yang berjemput yang berbahagia, Datuk Seri Haji Ahmad Faisal Haji Talib, Datuk Bandar Kuala Lumpur untuk menyampaikan ucapan. Kehadiran tuan-tuan dalam kerja-kerja yang dilaksanakan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur adalah kerja-kerja yang akan terus dilaksanakan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur secara memberi kontrak dan melantik tuan-tuan sebagai kontraktor kami. Mana mau tidak mau, tuan-tuan menjadi keluarga kami. Kalau sekiranya maintenance 1 tahun, 1 tahun lah keluarga. Kalau 2 tahun lah keluarga. Whatever, apa saja yang tuan-tuan buat, prestasi daripada kerja-kerja yang diberikan adalah juga mencerminkan keadaan kepada Dewan Bandaraya. Inilah saya nak timbulkan kesedaran ini. Saya telah terlibat dengan Majlis Perbandaran Pulau Pinang. Dulu pun saya panggil dan saya bincangkan bersama. Sebab kita kena menjadikan Kuala Lumpur ni, kalau orang Kuala Lumpur perlu menjadikan Kuala Lumpur ni bandar kita. Kalau pada luar Kuala Lumpur juga perlu menjadikan ini ibu kota Malaysia. Whatever result from your performance akan menentukan kedudukan dan keadaan Kuala Lumpur, sama ada bersih, vibrant ataupun sebagainya. Tetapi alhamdulillah, hasil daripada perjumpaan saya dengan duta-duta daripada negara-negara asing, sama ada Amerika, Australia, yang tadi Singapura, bulan lepas saya berjumpa dengan duta daripada Denmark. Dan juga rombongan luar negara. Semalam saya jumpa dengan Vice Mayor of Dalian China, begitu juga dengan Kyushu Taiwan, Semarang Indonesia. Mereka memuji Kuala Lumpur sebagai bandar yang hijau dan tersusun serta teratur perancangannya pada pandangan mereka. Oleh itu kita perlu mempunyai satu kebanggaan sebagai orang Malaysia, dan kita juga sebagai warga Kuala Lumpur, bagaimana nak memastikan Kuala Lumpur ni bersih, indah, tertib, cemerlang dan sebagainya. Saya telah memohon kebenaran Datuk Najib untuk bercuti 13 hari. So saya pun mengambil langkah. Saya bawa satu keluarga saya travel daripada Gold Coast pergi ke Fort Macquarie, pergi ke Brisbane, Fort Macquarie, pergi kepada Sydney, Canberra, Melbourne, 2,800 km dengan menaiki kenderaan. Saya bawa sendiri kerana anak-anak bawa, tapi tidur dalam kereta, masak dalam kereta. Sesuatu yang unik Australia ialah pertama, mereka mencintai environment, alam sekitar. Di mana-mana kita nampak sepanjang perjalanan tu dengan suasana yang pokok-pokok dijaga, hutan mereka terpelihara, kemudian mereka mempunyai burung-burung yang satu berterbangan dengan kambing, lembu dan sebagainya, ikan-ikan. Sampai di satu bandar dibenarkan pula orang memancing di jeti, tetapi tidak boleh jual. Mancing untuk keluarga boleh, tapi tidak boleh jual. Maknanya bila saya minta nak beli sebab dia dapat banyak, dia kata tak boleh. You want to get this 2 atau 3, tak apa, saya boleh bagikan. Dia pun bagi saya 2 ekor, kita pun buat kari dan sebagainya. Menunjukkan ketertiban mereka tentang undang-undang, tentang peraturan. Saya travel daripada Gold Coast sampai Melbourne 2,800. Kalau 60, kalau 80, kalau 100, kalau 120. Sepanjang jalan tidak ada satu ketika pun nak berselisih dan nak membahayakan kita. Cukup tertib. Maknanya mereka merupakan masyarakat yang very concern tentang alam sekitar
dan pematuhan peraturan. Ini yang kita nak inculcate kepada saya, pegawai saya dan tuan-tuan. Bagaimana kita mematuhi peraturan? Apatah lagi, wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka-mereka yang menunaikan janji dan beramanah. Kontrak itu adalah janji. Ini qad aflahal mu'minun. Mereka-mereka yang mu'minun, yang macam-macam. Wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka-mereka yang memegang kepada janji, memegang kepada amanah, dan apabila kita sign saja kontrak, kita memegang amanah, kita memegang janji. Dia itulah sifat orang itu. Sifat orang yang bertakwa. Maka wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Tuhan memberikan rezeki. Wallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Ini dalam Islam. Wa ilaihin nusyur. Tuhan bentangkan bumi yang melebar luas, carilah rezeki. Tapi ingat, cari rezeki yang halal. Apabila kita bercanggah saja dengan perjanjian dan kontrak, perjanjian apa, income kita menjadi tidak suci, tidak bersih, maka qad aflaman tidak akan dapat. Mereka yang mukmin yang berjaya ini tidak akan dapat. Jadi apa mangka na mukminan kaman kafa la yasta. Ini apa mangka na mukminan kaman kafa nafas kok la yasta. Tak sama. Orang yang mengikut peraturan dengan orang yang tidak mengikut peraturan tidak sama. So sekali lagi saya minta ini bagi yang mengapa saya hendakkan tuan-tuan bersama dengan Dewan Hukum. Yang ketiga, saya nampak di Australia tidak ada seorang pun penyapu sampah dalam mana. Unik. Saya pergi hari Sabtu Ahad, tak ada orang sapu sampah dalam mana. Di mana dibuang lagi, kita tak tahu. Kemudian mereka mementingkan kepada peraturan. Jadi oleh itu saya nampak tidak ada masalah kalau kita dapat bersama-sama membina bandar Kuala Lumpur ini. Dan alhamdulillah 2-3 hari lepas Kabinet membuat keputusan kepada menteri kita yang baru lantik, make sure that Kuala Lumpur menjadi bandar yang bersih, mempunyai pertimbangan-pertimbangan kepada alam sekitar, dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan bagaimana kita membina imej Kuala Lumpur. Imej Kuala Lumpur tidak akan boleh kepada Dewan Bandar Kuala Lumpur saja, tetapi kepada tuan-tuan lah yang menjadi kontraktor kita, because we spend a lot of money to do this melalui tuan-tuan. Melalui tuan-tuan, bukan melalui kita. Kita tak mampu nak buat. Kita ada duit saja. Tetapi duit tu harus dihargai kerana ini duit masyarakat, duit rakyat. Saya tidak boleh bagi sebarangan. Saya tidak boleh belanja sebarangan. Saya tidak boleh laksanakan suatu projek sebarangan, because I'm supposed to be accountable pada public. Tuan-tuan juga memanggang tanggungjawab itu, kerana tuan-tuan mendapat hasil daripada duit orang ramai. Ini kita kena jelas kepada semua orang. Dan the main purpose of kita bagi pada tuan-tuan, because we can afford to do this. Kita tak boleh lakukan sebab tuan-tuan lah mempunyai kebakaran, tuan-tuan yang mempunyai urusan yang baik dan sebagainya. Kalau sekiranya tuan-tuan mempunyai profesionalism yang tinggi dalam melaksanakan tanggungjawab, there is no question of kita nak buat penguatkuasaan, kita nak tamat kontrak, kita nak laksanakan itu, kita laksanakan itu, menyusahkan tuan. Malah saya difahamkan oleh Datuk Najib, please maklumkan kepada kontraktor kita, tolong buat tuntutan cepat, kami nak bayar duit cepat. Buat duit dalam poket kami melompat nak bayar. Tapi ada yang kita terlampau kaya tak menuntut, kami jadi masalah macam nak tuntut dekat. Jadi inilah yang saya minta kepada tuan-tuan. Jadi saya dah buat, saya dah bagi apabila saya buat di Pulau Pinang, nampaknya bila kita memahami tentang kita, mengapa Datuk Bandar selalu membuat statement tentang kebersihan, mengapa pegawai kita melaksanakan tanggungjawab membuat pemeriksaan kepada tuan, kerana kita bertanggungjawab kepada negara kita, kepada bandar kita, kepada rakyat kita, dan kepada apa yang telah pun diamanahkan kepada saya. Sebab itu saya nak jadikan wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Jadi orang bertanggungjawab, orang yang memegang janji. Kalau saya dilatih sebagai Datuk Bandar, saya mesti melaksanakan saya sebagai Datuk Bandar. Ini saya minta. Yang kedua, kita melihat bahawa apa-apa saja kerja-kerja yang dilakukan oleh tuan-tuan, kita asaskan kepada prestasi. Saya pernah berjumpa dengan yang hormat Perdana Menteri
dia jelaskan kepada pegawai KSU sekalian, kalau sekiranya ada kontraktor yang very good, yang menunjukkan prestasi yang baik, yang ada tahap profesional yang tinggi, yang mempunyai kebaikan dalam melaksanakan tugas-tugas mereka, this group of people must be given galakan-galakan yang akan datang untuk memastikan kerja-kerja mereka ini dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, saya test satu bagi Taman Botanikal. Saya panggil dek kontraktor, selepas kita tamat 2 kontraktor yang lepas dengan harga yang rendah, kita soalan mungkin mereka cut throat, kita cari kontraktor yang rendah, kita bagi dia akan mampu. Tak mampu, kita terminate 2 kontraktor itu. Tu kita bagi buat satu kontraktor, I call them mengikut peraturannya. Apabila kita kirakan harga yang tuan yang kita nak masuk dalam tender itu, termasuk gaji minimum RM900 sekarang kan, kepada setiap pekerja kita. So kita pun kira, kemudian saya beritahu ke Datuk Najib, kalau nak bagi kontraktor untuk 4,000 saja, dia nak berulang alik, dia nak hantar pekerja semua, dia mati atas jalan. So kita bagi pertimbangan yang lebih sikit. Sekarang kita tak tertakluk kepada harga terendah saja, kita tertakluk juga kepada keupayaan dan juga potensi keuntungan tuan-tuan. So bila kita buat macam tu, nampaknya kita tidak saja tertakluk kepada harga rendah, kita juga tertakluk kepada perkara-perkara yang berdekatan. Tetapi pada masa yang sama juga, kita juga terpaut, kita juga terpengaruh dengan prestasi. Kalau prestasi baik, ada sikit runtuhan hati nak mempertimbangkan, yes, kontraktor ni bagus, yes, kontraktor ni bagus, yes, kontraktor tu bagus, maka kita boleh mudah membuat keputusan. Tapi kalau kita bagi just for the sake of bagi, untuk agihkan sedangkan kerja tidak baik, saya rasa I cannot sacrifice for that. Saya tidak boleh sacrifice apa yang diharapkan oleh masyarakat, apa yang diharapkan oleh kerajaan, apa yang diharapkan oleh Dewan Oleh. Maknanya prestasi mestilah diberikan perhatian oleh tuan-tuan. Kadang-kadang tuan-tuan dah lepas datang dapat projek, pekerja-pekerja pula jadi masalah. Manager pun ada problem, duit tak dibayar, gaji tak diberikan dengan baik, dan tuan-tuan lepas tangan macam tu saja. Ini masalah. Sebab saya bertanggungjawab kepada publik, saya bertanggungjawab kepada kerajaan, saya bertanggungjawab kepada Dewan Oleh Kuala Lumpur dan sebagainya. Jadi saya minta sangat kalau boleh tuan-tuan tengok balik dari segi prestasi, dari segi pengurusan, dari segi perkara-perkara yang boleh kami bantu, kami bantu. Saya tidak pernah terlintas di hati saya untuk nak terminate mana-mana kontraktor. Tetapi up to do kalau sekiranya kontraktor tidak memberikan apa prestasi yang baik. Kerana saya tidak mau duit rakyat yang dipertanggungjawabkan kepada saya, nanti saya akan disoal, mengapa kamu tidak membelanjakan dengan baik duit yang diberikan oleh orang ramai. Dan bagaimana pula kalau kontraktor kita mendapat pendapatan daripada benda yang tidak halal, tidak sah, kerana membuat kerja-kerja yang tidak sepatutnya, dan jamu pula anak-anak, dan saya pun dapat gaji dengan tidak memberikan perhatian kepada perkara-perkara seperti ini, dan kita dalam keadaan yang tidak sempurna. Jadi saya nak tengok bagaimana di Australia itu boleh macam tu, yang mereka cukup obedient dengan fungsi dan tanggungjawab mereka. Inilah perkara yang saya minta kepada tuan-tuan. Yang keempat, kami akan mengadakan penilaian prestasi. Penilaian prestasi saya dah beritahu pegawai, why not kita sacrifice, kita adakan reward kepada kontraktor yang baik. Kita adakan dapat sedikit macam hadiah kepada kontraktor kita. Because you are family. Tuan-tuan duduk dengan saya 2 tahun. Kalau yang dapat 2 tahun, yang ada 3 tahun, ada yang 3 tahun duduk dengan kami, yang dari masa ke semasa akan terus melaksanakan tanggungjawab. Jadi kita akan membuat penilaian. Nah, sekarang ni satu lagi kita telah pun membuat keputusan, iaitu penilaian melalui badan bebas, bukan dengan pegawai ini. Mungkin pegawai ini tuan-tuan dah kenal, tuan-tuan tak gamak nak buat apa, ataupun mereka tak gamak nak tegur tuan-tuan. Sekarang kita akan masukkan juga audit dalam untuk membuat penilaian kepada tuan-tuan. Sebab saya nampak bila audit dalam masuk, sekarang ni saya banyak menerima penghargaan daripada penduduk-penduduk setempat, umpamanya bangsa dan tempat-tempat lain. Bila audit masuk dan kita tengok ada benda-benda yang tidak betul dalam melaksanakan kerja-kerja peneroban jalan, sekarang nampaknya kita telah pun naikkan tahap itu kepada satu tahap yang baik.
Now we got a lot of appreciation for you and for us sebagai Dewan Kuala Lumpur. Sebab tu di bawah, di bahagian bawah ni nampak satu corner kan, nampak itu apa ni, sanjungan daripada pelbagai pihak kepada Dewan Kuala Lumpur, tentunya kepada tuan-tuan ni. Jadi inilah perkara yang saya minta, kalau boleh tuan-tuan tengok segi penilaian, dan saya nak pastikan penilaian ini juga termasuk dalam audit dalam. Bila audit dalam masuk, sekiranya tuan-tuan tidak melakukan dengan baik, maka sama ada kita terminate ataupun kita tidak menimbangkan pada masa-masa yang akan datang. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih kepada tuan-tuan bersama-sama pada petang ini, dan saya tak jadikan ini sebagai occasion yang bertusan. Tapi pada masa yang sama juga, kalau ada masalah, hubungi kita. Mungkin kalau ada masalah-masalah, berbincang, tak ada masalah. Kalau jumpa saya di mana-mana pun tegur, Datuk saya ada masalah, saya cakap, saya akan berikan perhatian dan sebagainya. Yang penting ialah tuan-tuan willing to work secara yang profesional, mengikut apa-apa yang dah pun diputuskan dalam spek, dan juga apa-apa yang tuan-tuan beri obligasi, beri tanggungjawab untuk melaksanakannya. Saya yakin dan percaya dengan tim yang ada yang besar seperti ini, kalau sekarang kita bersama-sama menyedari inilah tugas kita di Kuala Lumpur ini, saya yakin tuan-tuan akan dapat memberikan prestasi kerja yang baik, dan kami akan bayar gaji dengan cepat, dan akhirnya masyarakat, bandar dan negara akan mendapat faedah daripada kita laksanakan. Dan insyaAllah kita akan sentiasa berhubung di masa ke masa. Saya berharap kepada tuan-tuan juga benalah keupayaan, benalah keusahawanan, daya keusahawanan yang tinggi, dan tak ada masalah. Sekali lagi saya riukan, berbincang dengan kita. Kalau ada masalah pembayaran lambat oleh Datuk Najib, beritahu saya akan kejar Datuk Najib. Ataupun Puan Razali. InsyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.